Assalamualaikum. Selamat petang. Diucapkan kepada semua hadirin yang hadir pada petang ini. Selamat datang ke siri ketiga ceramah pendidikan kesihatan anjuran Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM Kepala Batas Penang. Tajuk ceramah kita pada kali ini adalah berkenaan dengan pendakap gigi untuk kanak-kanak, bilakah usia yang sesuai. Jadi kita sangat bertuah pada petang ini. Ceramah ini akan disampaikan oleh seorang doktor pakar pergigian ortodontik yang tidak asing lagi di Pulau Pinang, iaitu Profesor Madya Dr. Norehan Mokhtar. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan biodata beliau. Profesor Madya Dr. Norehan Mokhtar ialah seorang ahli akademik dan pakar perunding ortodontik di Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM Kepala Batas Penang. Yang terkini, beliau merupakan Ketua Perkhidmatan Pergigian di IPPT. Beliau telah menamatkan ijazah sarjana muda dalam bidang pergigian dari Universiti Malaya pada tahun 1995 dan telah berkhidmat sebagai doktor gigi di beberapa hospital dan pusat kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dari tahun 1995 sehingga 2000. Kemudian beliau telah menjalani latihan kepakaran di University of Manchester Dental Hospital dan Royal Bolton Hospital di United Kingdom. Dan pada tahun 2005, beliau telah dianugerahkan membership in ortodontik dari Royal College of Surgeons of Edinburgh dan memperoleh sarjana dalam ortodontik dari University of Manchester pada tahun 2006. Kemudian setelah tamat pengajian, beliau telah berkhidmat sebagai pensyarah di Pusat Pengajian Sains Pergigian di USM dan seterusnya berkhidmat di IPPT dari tahun 2008 sehingga sekarang. Beliau sangat berpengalaman luas dalam pentadbiran dan telah dilantik sebagai Ketua Kluster Sains Oral dan Craniofacial dan juga Timbalan Pengarah Akademik dan Pendidikan pada tahun 2010. Kemudian beliau juga telah dilantik sebagai pengarah IPPT pada tahun 2016 sehingga 2018. Dan beliau banyak menjalankan kajian tentang penyakit cleft mulut dan lelangit, anomali craniofacial, ortodontik, biobahan dan juga virtual learning and simulation. Dan penemuan penyelidikan beliau telah diterbitkan dalam banyak jurnal yang berindeks dan produk penyelidikan inovatif beliau pernah memenangi banyak peringkat di pameran penyelidikan dan inovasi. Dan pada masa kini beliau mengetuai projek Dental Simulation and Virtual Learning Research Excellence Consortium, iaitu salah satu inisiatif pengajaran dan pembelajaran di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin berjemput Profesor Madya Dr. Norehan untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih Dr. Juzailah, moderator kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan semua yang menghadiri sesi perkongsian pada petang ini. Alright, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, pada petang ini saya ingin berkongsi tentang satu topik yang sering dibincangkan. Alright, berkaitan dengan rawatan ortodontik ataupun pendakap gigi. Alright, dan saya akan memberi fokus lebih kepada rawatan untuk braces ataupun pendakap gigi untuk kanak-kanak. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, salah satu persoalan yang sering ditanya dan diajukan oleh ibu bapa khasnya, bila usia yang paling sesuai untuk mendapatkan rawatan ortodontik? When is the best time for me to get an appointment for my kids, and when is the best time to get a referral? Alright, okay. So itu persoalan yang sering ditanya. So saya akan memberi fokus tentang perkara ini pada petang ini.
Alright, okay. Tapi sebelum saya pergi kepada topik tersebut, saya nak highlight a few perkara yang berkaitan dengan rawatan ortodontik. Alright, okay. So the first thing is kita perlu faham kenapa seseorang itu perlu memakai pendakap gigi ataupun braces. Okay, apakah indikasi untuk rawatan ortodontik? Alright, so untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa indikasi ataupun sebab seseorang memerlukan rawatan ortodontik dan dia perlu memakai braces. Alright, okay. So di antara sebab yang paling in most of the cases ialah gigi yang tidak teratur ataupun berlapis. Most of the time kita kata crowded teeth. Alright, okay. Dan dalam setengah kes disebabkan oleh gigitan tidak betul ataupun kita sebut sebagai maloklusi, dan ada setengah pesakit ataupun kanak-kanak mengalami masalah tulang rahang yang tidak harmoni ataupun we say that mismatch. Dia mismatch between the size of the rahang atas dan rahang bawah, dan juga kadang-kadang saiz di antara saiz rahang dan juga saiz gigi tidak harmoni ataupun tidak match. Alright, okay. Dan antara sebab lain seseorang memerlukan rawatan ortodontik ialah disebabkan oleh terdapat ketidaknormalan lain seperti rekahan bibir dan langit, or we call it as cleft lip and palate. Alright, okay. So dilihat pemakaian pendakap gigi ini adalah satu cara untuk bantu membolehkan seseorang dapat bertutur dan mengunyah dengan lebih baik, untuk memudahkan pesakit keep their oral hygiene ataupun mencuci gigi, because sometimes kalau seseorang dia mempunyai gigi yang tidak teratur, it's going to be a bit difficult untuk cuci gigi. Alright, okay. Disebabkan gigi berlapis, dan ini semua penting untuk mengembalikan keyakinan diri kanak-kanak tersebut, alright, to increase the self-esteem. Alright, okay. So sekiranya kita mulakan rawatan seawal mungkin, so kita boleh menerangkan kepada kanak-kanak ataupun anak-anak tentang kebaikan dan fungsi pendakap gigi supaya kanak-kanak tersebut lebih bersedia untuk memakai untuk mendapat rawatan ortodontik, dan supaya tidak menjadi because setengah kanak-kanak dia mungkin dia kelihatan lain dan menjadi bahan ejekan kanak-kanak di sekolah. Alright. Okay. The next thing is kita perlu faham bagaimana maloklusi itu boleh berlaku. Adakah dia diwarisi or it just happen like that? Alright, okay. Sebenarnya maloklusi, etiologi ataupun faktor yang menyebabkannya berlakunya maloklusi ini adalah multifactorial ataupun dia ada pelbagai sebab. Alright, okay. Sebahagiannya disebabkan oleh faktor warisan ataupun inherited, dan dia juga boleh berlaku disebabkan oleh semasa proses perkembangan tumbesaran tulang muka dan juga gigi tersebut, or we call it as developmental. Alright, okay. Now, sebahagian daripada masalah gigi seperti gigi berlapis, gigi jonggang, gigi supernumerary ataupun gigi ekstra, dan juga masalah tembesaran adalah diwarisi, alright, or it is inherited. So partly benda ni berlaku disebabkan oleh terdapat ketidakseimbangan di antara saiz rahang atas dan juga saiz rahang bawah, dan juga mungkin juga kalau kita tengok kenapa macam parents gigi dia straight, tiba-tiba anak gigi berlapis, partly because mungkin anak mewarisi saiz rahang ibu yang agak kecil dan juga saiz gigi bapa yang agak besar. So dia mismatch. Bila dia mismatch, dia boleh menyebabkan gigi berlapis. Dan maloklusi juga boleh berlaku disebabkan oleh faktor persekitaran, or we call it as developmental. Seperti kehilangan gigi sisu yang awal, disebabkan oleh trauma ataupun kemalangan, dan juga faktor tabiat ataupun habit seperti menghisap jari. Dan terdapat anak-anak yang semasa kecil they always breathe through their nose, dia bernafas ikut mulut. Dia juga mempengaruhi pertumbuhan tulang rahang.
Alright, okay. So and we can see that in some family kadang-kadang kalau let's say malnutrisi itu berlaku disebabkan oleh faktor warisan, so we will find that kalau ada beberapa ahli keluarga tu pernah memakai braces, ada kemungkinan anak yang lain pun memerlukan braces. Alright, okay. Alright, okay. So kita pergi balik topik fokus kita pada hari ini. Bilakah umur yang paling sesuai untuk rawatan ortodontik? Secara amnya, regardless dalam kanak-kanak ataupun orang dewasa, dia tak ada had umur untuk mendapatkan rawatan ortodontik dan memakai orthodontic appliance ataupun braces. There's no limit, alright, okay. So even kalau seseorang tu mengalami masalah berkaitan dengan malnutrisi dan juga dalam usia yang agak lanjut, 50, 60, 70 still boleh mendapatkan rawatan ortodontik. Alright, okay. Tetapi bergantung kepada tetapi jenis rawatan dan juga bila dan juga the duration of the treatment bergantung kepada jenis maloklusi tersebut. Bagi kanak-kanak pula, alright, secara amnya umur yang sesuai untuk mendapatkan rawatan ortodontik adalah dalam sekitar umur 11 ke 14 tahun. That is the best time, but it differ from one individual to another. Okay, dia bergantung pada individu. Alright, okay. Okay, dalam kanak-kanak paling sesuai dalam lingkungan umur ini, memandangkan at this age, alright, kebanyakan gigi susu ataupun gigi deciduous telah tanggal dan kanak-kanak tersebut telah berada dalam kegigian kekal dan masih dalam proses pembesaran. Alright, okay, they are still growing. So biasanya if they are still growing, respon kepada treatment adalah lebih baik. Akan tetapi perlu saya ingin tekankan di sini bahawa terdapat juga kanak-kanak yang menghadapi maloklusi tertentu yang perlu mendapatkan rawatan awal. Even though on average kita tengok kebanyakannya dia akan start pakai braces umur 11-12 tahun, tetapi dalam kes tertentu kita menasihatkan supaya dapatkan rawatan yang lebih awal. Alright, okay. So dalam keadaan macam mana ataupun maloklusi bagaimana kita perlu mendapatkan rujukan dan mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar ortodontik lebih awal. Alright, okay. Alright, so these are the things. Terdapat 9 keadaan ataupun tanda yang kita boleh lihat sendiri pada anak-anak kita yang kita merasakan is best to get earlier treatment and also earlier advice from the orthodontist. Yang pertama, sekiranya kita dapati anak kita mengalami kehilangan gigi susu yang terlalu awal daripada umur yang sepatutnya, because setiap gigi susu dia akan tanggal just before gigi kekal tu tumbuh. Alright, okay. So that dalam rahang tu space dapat dikekalkan or maintain the space supaya gigi kekal boleh tumbuh. Kalau terdapat gigi susu yang tertanggal lebih awal disebabkan oleh caries dan sebagainya, there's a possibility maloklusi akan berlaku ataupun terlalu lewat. Apa yang dimaksudkan dengan terlalu lewat? For example, katakanlah macam gigi incisor ataupun gigi kacip atas, sepatutnya umur 7 tahun dia telah tanggal, tetapi disebabkan oleh akar gigi itu tidak resorb ataupun tidak menjadi merput secara fisiologi dia, menjadi pendek, jadi gigi itu tidak tertanggal dan gigi kekal terus tumbuh. So gigi kekal akan jadi tersasar ataupun displaced. Alright, that is the first sign kalau kita tengok keadaan gigi anak kita. Yang kedua, sekiranya kanak-kanak tersebut ada masalah dari segi pengunyahan dan juga menggigit makanan. Sometimes they have like gigi hadapan yang tidak bersentuh ataupun ruang antara gigi hadapan, alright, masalah gigitan.
So there's a possibility it's better to get the treatment early. Alright. Yang ketiga, sekiranya kanak-kanak tersebut mempunyai tabiat menghisap jari ataupun we call it as thumb sucking or digit sucking. Alright, okay. Next, sekiranya anak bernafas melalui mulut sebab dia ada sebab bernafas melalui mulut ataupun breathing through nose, dia ada implikasi dari segi perkembangan rahang tersebut. Okay. Next, gigi yang tersasar ataupun mengalami kesesakan. So kalau kita tengok dalam gigi susu tu memang dah crowded dah. Because by right sepatutnya kalau kita lihat secara amnya kebanyakan kanak-kanak gigi susu sepatutnya dia tidak betul-betul rapat. Dia ada juga ruang antara gigi. There is something dan Allah yang jadikan supaya dia self-cleansing di antara gigi itu. Sebab tu kalau kita tengok gigi susu tidak rapat. So kalau dalam kegigian deciduous semasa kanak-kanak ni berumur 3-4 tahun, gigi tu dah sesak. So we can predict there's going to be a problem later. Alright, so it's better to get the treatment early. Ataupun kanak-kanak tersebut sering tergigit pipi ataupun delangit atas hadapan. Alright, okay. Yang menyebabkan trauma ataupun ulcer, gigitan yang tidak normal. Alright, because by right kalau kita tengok sepatutnya gigi atas tu berada di luar berbanding dengan gigi bawah. Kalau sebaliknya, so we can say there's something which is not quite right lah dari segi dia punya oklusi. Rahang yang sengit ataupun facial asymmetry. So kalau kita tengok muka tu macam dia punya dagu ataupun chin tu deviated to one side, dia tak symmetry. Okay, that means kedudukan antara dahi, tip of the nose dan juga dagu tu dia tak straight. Alright, that means there's a degree of facial asymmetry. Alright, saiz rahang dan gigi yang tidak seimbang berbanding dengan seluruh muka. There's mismatch in the size and also dan juga position ataupun kedudukan rahang. Alright, okay. So if like katakanlah kanak-kanak ni mempunyai salah satu daripada ciri-ciri yang saya sebutkan di atas, alright, saya sarankan supaya arrange untuk berjumpa dengan doktor gigi supaya doktor gigi dapat mengesan apa masalah tersebut dan seterusnya mendapatkan rujukan dan nasihat daripada pakar ortodontik. Alright, kenapa perkara ini penting? Ini untuk mengelakkan daripada kanak-kanak tersebut mempunyai as they develop, as they grow, dia akan mengalami maloklusi yang lebih kompleks. Jadi rawatan awal kita akan will give an option supaya anak-anak tersebut dari segi rawatannya it is more straightforward. Kadang-kadang tidak memerlukan surgery atau pembedahan dan juga masa untuk rawatan akan menjadi lebih pendek. Okay, jangka masa rawatan menjadi lebih pendek. Alright, okay. So next saya akan go through satu-satu because tadi saya just terangkan 9 tanda ataupun sebab-sebab yang kita merasakan lebih elok untuk dapatkan rawatan lebih awal. So saya akan terang satu persatu so that is easier for everyone to understand about this. Alright, okay. Alright, okay. Yang pertama kita akan bincangkan tentang masalah yang dihadapi apabila kanak-kanak tersebut dia mempunyai saiz rahang dan gigi yang tidak seimbang dengan bentuk muka. Alright, okay. For example, alright, maloklusi kelas 1. Saya tak nak sebut jorang terus dekat sini kan. Maloklusi kelas 1 ni kalau kita tengok sekali lalu dalam bahasa Malaysia kita kata gigi jongang lah. They have a very stick up teeth. Alright, okay. So maloklusi ni berlaku disebabkan oleh saiz rahang atas. Dia ada beberapa sebab. Dia mungkin boleh disebabkan oleh faktor the facial skeletal punya morphology di mana saiz rahang atas we will refer to rahang atas is maxilla. Okay, lebih besar dan terkehadapan berbanding dengan rahang bawah. Alright, so dalam keadaan macam ni sangat-sangat penting untuk kita pantau
tumbesaran rahang tersebut. Alright. Dan dalam keadaan tertentu kita boleh intervene lebih awal untuk so that we can modify the growth. Alright, saya akan terangkan lebih lanjut tentang perkara ni. Kenapa kanak-kanak yang mempunyai maloklusi kelas 2 ni ataupun gigi jonggang ni perlu mendapatkan rawatan awal? Yang pertama, so that untuk kita mengelakkan daripada rawatan menjadi lebih kompleks. Yang kedua, we have to understand that sebenarnya anak-anak yang ada gigi atas yang terlalu ke hadapan ni, dia senang untuk mengalami trauma kepada gigi. For example, kalau dia terjatuh disebabkan gigi tu terlalu prominent, so gigi tu senang patah. Macam kita tengok dalam gambar yang sebelah kanan tu. Alright, okay. So it can cause trauma to the teeth and also to the lips as well. Alright, okay. So dia akan menyebabkan kedua-dua, trauma kepada gigi dan juga kepada soft tissue, which is bibir tersebut, sebab dia very prominent. And at the same time, sometimes they have a problem with chewing untuk menggigit, sebab gigi tu tak bersentuh, dan juga menelan. Alright, because kalau let's say gigi tu terlalu jonggang, it's difficult for the kids to get a good lip seal. Sebab kalau kita nak menelan kan, we have to bring our upper and lower lips together. Maknanya kita kena rapatkan bibir atas dengan bibir bawah untuk menelan. So they have this problem. And at the same time, from the research study has shown that there's kemungkinan or possibility untuk anak-anak tersebut di eject or teased at school adalah tinggi kalau let's say dia mempunyai gigi yang terlalu jonggang. Okay, that's normal for small kids. They like to tease. Dia akan perasan kalau ada benda yang lain daripada yang lain kan. Alright, okay. So alright, so saya akan terangkan kenapa in this kind of cases it's best to get the treatment early. Sebab katakanlah anak-anak ni dia mendapatkan rawatan at later age, 18, 19. Masa tu dari segi option untuk rawatan adalah terbatas, and it is based on that means rawatan limit to perlu memakai braces ataupun pedakap gigi. Alright, okay. Dan jika let's say maloklusi tu agak severe ataupun teruk, kadang-kadang dengan kita menggerakkan gigi saja tidak boleh membetulkan susunan gigi. So this kind of patient ataupun anak-anak yang begini, they need a combination of surgery untuk membetulkan tulang rahang dan juga braces. Ini kalau dirawat di usia yang agak lewat. Sebab bila kita nak gerakkan gigi pun dia ada limitation. We can only move the teeth in the alveolar bone itself. Alright? But if they come earlier, katakanlah kita masa kanak-kanak tersebut dirujuk kepada pakar ortodontik umur dalam 11, 12, semasa usia tersebut, kanak-kanak tersebut they are still growing, so kita boleh alter dia punya growth, and we call it as growth modification ataupun appliance fungsi ataupun functional appliance. Alright, okay. So kalau kita tengok gambar sebelah bawah sebelah kiri ni, this is salah satu jenis appliance ni lah, we call it as twin block appliance. Dia ada banyak lagi jenis-jenis appliance ni. Alright, so kita panggil dia sebagai appliance fungsi. Sebelum kita bagi kanak-kanak tersebut pakai braces pendakap gigi yang lekat dekat gigi tu ataupun train track brace tu, kita akan bagi appliance fungsi itu. Tujuannya ialah, kalau kita dengar appliance ni kan, dia appliance boleh tanggal, it come in two pieces, atas dengan bawah. Dia tidak terlekat, tidak bersambung. Akan tetapi what this appliance do is dia akan restrict the growth. Dia akan restrict tumbesaran rahang atas ataupun maxilla, dan dia akan enhance ataupun stimulate tumbesaran rahang bawah. Okay, so dalam keadaan gigi jonggang ni, relatif ni anak-anak tersebut dia ada rahang bawah yang
kecil berbanding dengan rahang atas. So what we want to achieve is kita nak supaya tumbesaran rahang bawah ni lebih daripada tumbesaran rahang atas. So by doing that, we will alter the growth and kita akan mengurangkan jarak di antara gigi atas dan bawah bahagian hadapan. Alright, so it will help later. Okay, so it will make the treatment simpler. Okay, dan salah satu lagi masalah kalau gigi jongang ni, kalau let's say rahang atas ni terlalu ke hadapan, setengah kanak-kanak dia ada masalah lip trap. Maknanya bibir dia ni duduk di antara gigi atas dan juga gigi bawah. And even worse, kalau kita tengok, in some cases, kadang-kadang lip trap ni, bibir ni dia tersangkut. Dia tersangkut antara gigi atas dengan bawah sebelah aja. Alright? Sebelah lagi tak. Sebab tu kalau kita tengok gambar yang tengah-tengah tu, satu gigi ke depan, satu gigi ke belakang. Kan? Jadi sebab lip trap tu, satu gigi saja yang ke depan, yang satu lagi, bibir tu duduk belakang gigi sebelah kiri. Okay? So, it would look that pleasant to the child, kan? Dia nampak macam ni. So, in this case, walaupun belum sampai ke umur yang sesuai untuk kita letak braces yang lekat kat gigi tu, pedangkap gigi tu, tapi we will give some kind of braces supaya nampak tak terlalu prominent and they look more pleasing. Alright, sebab kita tak nak dia diejek di sekolah nanti, kan? Okay, satu gigi kita sasar. Alright, okay. And kalau kita tak betulkan daripada awal, sebab lip tu dah trap, so the upper lip tu, the upper lip lah, dia gigi atas sebelah apa nama ni, sebelah kanan tu dia akan continue grow ke depan, yang kiri tu makin ke belakang. So it make things worse. And then it will end up, kalau kita tak betulkan daripada awal, macam saya terangkan lagi tadi lah, kan. So at later age when they stop growing, so dia mungkin memerlukan kedua-dua, pembedahan dan juga memakai braces, both. Alright, okay. But bear in mind that bila saya terangkan tentang perkara ni, not every cases, bukan semua cases sesuai untuk pelayan fungsi. Dia ikut juga banyak faktor yang kita tengok lah. Kalau let's say very severe, then kita akan bagi tahu, kita akan terangkan pada parents that yes, pelayan fungsi will help to reduce dia punya malocclusion, tapi at later age mungkin dia perlu juga braces dan dia perlu juga surgery. So we will discuss about that, but we wouldn't know. Alright, we wouldn't know. We'll see how they grow. Sebab tu lebih baik kita intervene daripada awal. Right? Okay, so malocclusion class 3, alright, sorry, is the other way around. Alright, okay, is that the other way around? Huge lower jaw, or some, kalau in English they will say that, you know, very chinny. Alright, ini berlaku apabila rahang bawah lebih besar secara relatif berbanding dengan rahang atas. Again, sometimes because of mismatch, ataupun the whole family memang muka dia, they have a long face dan juga very chinny, very strong lower jaw. Alright, okay. So dalam keadaan macam ni, disebabkan oleh rahang bawah tu terlalu besar, so kanak-kanak tersebut akan ada gigitan silang, gigi hadapan. Not even kanak-kanak, kadang-kadang orang dewasa pun ada juga. Alright, okay. Gigitan silang, maknanya gigi bawah tu dia ke hadapan berbanding dengan rahang atas. And sometimes ada juga facial asymmetry sebab rahang atas dengan rahang bawah ni dia tak match. So bila dia tak match, semasa pembesaran, jadi bila anak-anak tu, kanak-kanak tersebut gigit, dia rasa tak comfortable. So deliberately the lower jaw will move to one side in order to get that comfortable punya bite tu. So it will cause facial asymmetry. So kalau tengok dia punya chin tu macam deviate to one side. Alright, okay. That's why it's very important to intervene early so that kita cuba untuk correctkan dia punya cross bite tu supaya gigi bawah ni ke belakang, sebab kita nak elakkan daripada facial asymmetry tu jadi lebih teruk, because the lower jaw will continue growing because there's nothing to stop it. Alright, okay. Dalam kes ini setengah kes, tapi kita tengok kesesuaian jugalah, boleh juga dirawat awal sama ada through growth modification. Alright, this is one of the example.
tadi untuk gigi jongang dia ada twin block kan, which is the twin block will hold the lower jaw from will hold the upper jaw from growing forward. Whereas untuk maloklusi kelas 3 ni, we call it as reverse twin block. Alright, okay. So what the reverse twin block do? Kalau kita tengok block ni, block yang depan ni, dia melekat pada appliance yang bahagian atas. So it will hold, dia akan pegang rahang bawah ni untuk restrict. Of course, patient still boleh buka mulut lah, tapi in a way when they bite, it will activate all the muscle dan juga soft tissue ni untuk restrict the growth of the lower jaw, alright, supaya rahang bawah ni tak continue membesar lebih banyak daripada rahang atas. Alright, okay. Again, ikut kesesuaian. Bukan semua kanak-kanak sesuai untuk twin block. Dia hanya sesuai untuk case yang very mild ataupun moderate. Kalau severe, it can help, tapi that is not the only option. Alright, at later age, maybe they still need some kind of surgery. Alright, if it's very severe. Right, this is the reverse twin block. Alright, so we restrict by using the tooth itself, or we can also use face mask. Alright, okay. In orthodontic, we also have face mask. Face mask is very famous now. Everyone wear face mask. Alright, this is one type of face mask, or we call it as reverse full headgear. Alright, kalau kita tengok rangka yang ada dekat muka tu, tujuan dia sebab dia nak anchor pada muka tu. At the same time, dia akan pull the upper jaw forward and restrict the growth of the chin. Alright, okay. And sebenarnya kadang-kadang tak, kalau face mask ni tak perlu pakai all the time, just as much as possible after school, semasa berada di rumah, bukan untuk pakai di sekolah lah. Alright, this is in severe cases. Now we go to tabiat digit sucking or thumb sucking, tabiat menghisap jari. Alright, okay. What's the problem with tabiat menghisap jari? It's difficult to stop sebab benda ni habit. Habit maknanya sebenarnya pesakit ataupun anak-anak tersebut dia tak sedar pun sebab dia berlaku secara tidak sedar bila dia tidur kan? Ataupun dah habit, dia cannot stop. Dia rasa selesa, very comfortable whenever they suck their thumb kan. Alright, what's the problem? Okay, just imagine when masalah dengan thumb sucking ni, dia akan menyebabkan satu gigitan terbuka, and most of the time it is asymmetrical because most of the time kanak-kanak tersebut dia tak isap dua belah thumb, both side of the thumb kan, dua-dua jari kan, it's only on one side. Alright, so kalau tengok dalam gambar tu, so dia punya arch akan jadi hair rod or sengit disebabkan oleh dia suck only on one side dan menyebabkan gigitan terbuka. So if we didn't stop the habit, so during the tooth development it will continue and then dia akan menjadi lebih severe lah kan. So di antara rawatan dia ialah first we have to stop the habit first by giving habit breaker, not necessarily appliance. Kadang-kadang kita just consult saja, kita just nasihatkan saja dia boleh stop. Setengah case sebab dia tak sedar benda tu berlaku masa tidur, so we have to give habit breaker punya appliance. Alright, and after that kita perlu membetulkan susunan ataupun jajaran gigi dengan menggunakan pendakap gigi. Right? Okay, this is some of the example of the habit breaker lah. So appliance ni kita akan pasang dekat gigi atas, ada yang melekat kat gigi, ada yang boleh tanggal. So by having that wire di bahagian hadapan dan juga plastik ni, jadi dia macam bila dia masukkan pun dia rasa sebab jari tu tak kena lelangit kan, so dia rasa tak best, tak selesa, so dia will stop. It's not when they have that appliance tu, dia tak macam tak rasa comfortable macam yang dia biasa buat kan. So this is one the example of the habit breaker punya appliance lah. But in some cases kita nasihatkan saja, kalau let's say dia berlaku secara sedar, maknanya bukan masa tidur, sometimes kita boleh nasihatkan dan boleh berhenti. Alright, and then the next thing is what will happen kalau there's early loss of milk teeth, alright, ataupun terlalu lewat. Alright,
what's going to happen is kalau ada gigi yang kehilangan terlalu awal ataupun gigi yang tidak luruh, tidak irap kan. For example, okay, dalam kes ni kalau let's say gigi kehilangan terlalu awal, apa yang berlaku? Gigi bersebelahan akan tumbuh, dia akan occupy the space yang sepatutnya gigi itu tumbuh. Dia akan menyebabkan kesesakan. Kalau let's say ada gigi susu, macam dalam gambar bawah ni, sebenarnya gigi susu tu fail to exfoliate. Dia tidak luruh secara semula jadi. Alright, disebabkan oleh akar dia tak jadi pendek. So it retain there. What happen is, kalau let's say kita tengok sebelah gigi dah tumbuh, sebelah gigi lagi tak tumbuh, so we know ada gigi yang retain. So it's best to go and see the dentist dan minta nasihat supaya gigi susu tersebut dicabut. Sebab kalau gigi susu tersebut tidak dicabut, gigi kekal yang tumbuh tu dia akan tumbuh ke dalam. Alright, and then by the time kita cabut gigi susu, gigi tu dah tak sama kan. So it's better untuk apa nama ni, cabut gigi susu tu lebih awal. Okay. So kalau tak, dia akan menyebabkan gigi kekal tumbuh ke dalam ataupun dia terputar. Alright, okay. Alright, the next thing is gigitan silang. Gigitan silang ni ada juga kaitan dengan malokusi kelas 3 tadi. Tapi ada juga setengah cases still terjadi gigitan silang walaupun rahang atas dengan rahang bawah tu dia match, dia tak ada disharmony. Why? Because of crowding. Dia boleh berlaku juga, okay? Okay, so kalau kita tengok gambar yang sebelah kiri tu, gigitan silang melibatkan 5 gigi hadapan di bahagian bawah. Alright, okay, so partly kita dah tahu kalau like like the whole arch most probably disebabkan oleh mismatch kedudukan dan juga saiz rahang atas dan rahang bawah. Tetapi kalau dia melibatkan 1-2 gigi saja, maknanya kedudukan rahang tu mungkin betul, tetapi the one which is abnormal is dari segi jajaran ataupun the alignment, sebab because of crowding. Alright, okay. Kenapa kita perlu rawat crossbite ataupun gigitan silang lebih awal? Yang pertama, untuk mengelakkan daripada kerosakan kepada gusi ataupun tisu periodontal. Sebab bila dia gigit silang tu, dia will be pushing on the teeth kan. Dia menyebabkan periodontal tu traumatize the periodontal tissue. In some cases, dia menyebabkan gigi haus disebabkan gigitan yang tidak normal. Alright. Macam malokusi kelas 3 tadi, rahang mandible tu dia makin tersasar dan dia boleh menyebabkan muka menjadi asymmetry. In the long run, dalam kesan jangka masa panjang boleh juga menyebabkan masalah sendi rahang ataupun kita panggil temporomandibular joint dysfunction, TMJ. Alright. Okay, so apakah rawatan untuk gigitan silang ataupun crossbite? Okay, this is another thing yang kalau kita tengok ada crossbite, we would like to treat as early as 9 or 10 years. Tapi 9 kita tengok jugalah. Kalau let's say at the age of 9, gigi tu tak betul-betul tumbuh, baru separuh, kita tunggu sampai dia betul-betul tumbuh. Dan kita bagi appliance boleh tanggal dulu. Sebelum pakai appliance tetap tu, bagi appliance boleh tanggal. So, yang nak dibetulkan ialah mungkin 1-2 gigi yang berada dalam keadaan gigitan silang. Alright, kita betulkan yang tu dulu. And then later, at later age, 13, 14, 15, then ni kita bagi pakai braces penangkap gigi yang twin track brace tu yang lekat pada most of the teeth untuk membetulkan the whole arch punya alignment ataupun jajaran. Alright. Okay, ini kalau 1-2 gigi. Alright. Kalau let's say crossbite tu melibatkan the whole gigi belakang. Alright, macam kita tengok yang sebelah kanan tu kan. Kalau kita tengok kan gigi belakang, the whole arch is in the crossbite. Kalau kita tengok sekali lagi pun kita tahu sebenarnya rahang bawah ni, relative ni, nampak? Kata balik. Relatively lebih besar berbanding dengan rahang atas. That's why gigi belakang tu dia in crossbite. So in this case, kadang-kadang kita treat dulu, we have to expand. We have to expand di rahang atas tu. Kalau sikit saja kita kata okay, we don't need to treat early.
kita boleh expand later bila dia dah bersedia untuk pakai train track brace lah, they pendakap gigi tu. So, tapi kalau kita nampak macam kalau kita pakai arch wire daripada braces tu tak, it is not strong enough to expand, then kita boleh bagi sama ada appliance boleh tanggal, ataupun the other thing is we call it as rapid maxillary expansion. Alright, kita guna screw to expand the arch, okay, untuk correct. Okay, what about alignment semua okay, tiba-tiba kat depan tu gigitan terbuka. Maknanya kalau let's say, bukan sekat anak-anak, kadang-kadang orang tua ada juga kan, this kind of anterior open bite, maknanya kalau gigit mi tu memang tak putus, dia kena gigit dengan gigi belakang, okay, atau Maggie memang tak putus because of anterior open bite. Alright, okay, so anterior open bite kalau melibatkan 1-2 gigi, dia mungkin disebabkan oleh susunan gigi yang tidak normal, ataupun dia boleh disebabkan oleh faktor rahang, bentuk rahang tu sendiri. Muka dia, they have a very long face, dan rahang bawah tu dia bila dia tumbuh tu, rahang bawah tumbuh ke hadapan dan ke bawah. So dia ada skeletal discrepancy here. Maknanya discrepancy dia bukan disebabkan oleh susunan gigi, disebabkan oleh rahang tu. So in this case, sukar untuk menggigit, sukar untuk menelan. So in some cases we can treat early, in some cases we have to delay. Kita kena tunggu sampai dia stop growing, then kita akan bagi braces, bagi patient pakai braces untuk betulkan gigitan, dan lepas tu kita buat pembedahan. It depends on the severity of the cases. Tapi penting untuk datang daripada awal supaya kita boleh discuss dan kita tengok mungkin in some cases kita boleh betulkan dahulu. Alright? Ada juga dalam setengah kesnya kita dapati gigi hadapan tiba-tiba tak irap, dan selalunya gigi yang tak tumbuh ni selalunya dia asymmetrical, dia selalu sebelah je, sebelah lagi okay. Okay, for example in this case, di gigi incisor yang depan tu, yang tengah-tengah tu, we call it eccentric incisor, sebelah ada, sebelah lagi tak ada. Biasanya kalau macam ni, selalunya gigi tu sebenarnya ada dalam tulang tapi dia tak boleh irap disebabkan oleh mungkin terdapat halangan, tak cukup space, ataupun ada gigi ekstra, supernumerary. In some cases, kalau anak-anak tu dia pernah jatuh di usia muda, katakanlah umur 4, 5, semasa perkembangan gigi kekal dalam gusi tu, apa yang akan berlaku ialah kalau dia jatuh dan dia ada trauma, so masa perkembangan tersebut, gigi susu tu dia tertolak gigi kekal yang kat dalam, so gigi kekal punya akar tu masa terbentuk dia akan terbentuk membengkok. So bila dia bengkok, gigi tu tak boleh tumbuh, tak boleh irap atau tumbuh on its own. Jadi we need to maknanya dalam hal ni kita perlu pakaikan braces dan kita perlu tarik gigi tu keluar, ataupun kita perlu buat pembedahan. Alright, okay. But in some cases kalau akar tu terlalu bengkok, sometimes even kita tarik pun dia tak keluar. Even if we apply traction, dia tak keluar. So we have to think of other option. Ada juga setengah case, gigi tu memang tak terbentuk, kita panggil sebagai supernumerary. Alright, ini yang saya terangkan tadi. Alright, okay, disebabkan akar tu bengkok, bila kita ambil x-ray, kita tengok bengkok, so we have to bring down. Okay. Alright, submerge. Jarang berlaku tetapi boleh berlaku. Ada gigi geraham, milk teeth, deciduous yang dia submerge, dia fill untuk irap sama-sama dengan gigi lain. Alright, masalah dengan gigi ni ialah dia akan menyebabkan makanan senang terimpak dan kerosakan kepada tisu periodontal. Alright, okay. So it's best untuk mendapatkan khidmat nasihat awal. Alright, sebab we have to understand, sebab bawah gigi yang submerge tu dia ada gigi kekal kan. Alright, dan perancangan rawatan bergantung kepada keseluruhan keadaan gigi lah, sama ada gigi tu sesak atau tidak, tahap submerge, kondisi tisu periodontal, dan juga kedudukan gigi kekal di bawah dia. Right? Okay, ni contoh gigi geraham kedua susu yang submerge. Dia punya timing slow sangat. Saya tak sabar, saya tekan lagi sekali. Alright, okay. So we can check from the x-ray. Okay. Kalau kita tengok yang merah tu,
gigi tu macam tak ada akar kan, itu gigi susu. Akar dia memang dah keluar tapi gigi tu terimpak di bawah kan. Alright, so we need to solve this problem. Kalau tidak dia akan menyebabkan food infection. Okay, next is kadang-kadang ada juga apa nama ni, dia tak let's say tak ada masalah kesesakan dan sebagainya, tetapi saiz gigi tidak normal. Alright, either disebabkan oleh germination maknanya saiz gigi tu dia terbentuk tidak normal, dan ada yang fusion, dua gigi dia fuse. Ada yang saiz dia besar, germination, satu lagi dia fuse antara dua gigi. Alright, what's the problem with this? Kalau tak dapatkan rawatan awal, macam kita tengok dalam gambar ni kan, so dia akan menyebabkan gigi apa nama ni, gigi kekal tu dia tak boleh, dia kena occupy the space, but there's not enough space, but gigi sebelah tu terlalu besar, so gigi tu akan jadi berlapis ataupun crowded. Okay, so it's best to get treatment early as well. Liver frenum. Okay, macam setengah orang, you find that all the teeth has erupt, semua gigi dah keluar, tiba-tiba ada space dekat tengah-tengah tu. Nak kata rahang terlalu besar, tak juga. So, when we check, bila kita tarik bibir atas, kita akan dapati dia mempunyai frenum bibir yang sangat tebal dan fibrous. Alright? In fact, frenum ni dia extend sampai ke belakang, sampai ke palate. And that's the reason why gigi tu tak boleh jadi rapat. Alright? So, this kind of cases, selalunya dia akan menyebabkan trauma semasa memberus gigi. Alright? Dan juga dari segi estetik yang sebenarnya kan, masa makan. So, kita perlu refer kepada oral surgeon untuk buat pembedahan kecil untuk reduce apa nama ni, dia punya fibrous tissue tu. And then after that, kita rapatkan balik gigi tu. Okay? Right, okay. So, okay, pentingnya untuk mendapatkan rawatan awal supaya masalah tersebut yang pertama dapat dikesan pada awal, because not necessarily we have to treat early. Tapi bila dikesan pada awal and we say that okay, this is top on the list, in the waiting list, alright? When we talk about orthodontic, there's always waiting list. Okay? So, we know that this is very important to treat first. Alright? Dan pada masa yang sama disebabkan oleh anak-anak dan juga parents pun tahu, okay, at some stage anak saya akan memerlukan rawatan ortodontik, so kita akan nasihatkan supaya ada pemeriksaan berkala, make sure kebersihan gigi sentiasa baik, oral hygiene is tip top, tak ada gigi yang rosak, supaya lebih mudah bila sampai masa untuk kita pasang braces nanti. Alright, so dalam setengah kes di mana perlu rawatan terus, for example crossbite dan sebagainya, so doktor gigi akan merujuk anak anda kepada pakar pergigian untuk memulakan rawatan. In some cases mungkin tak perlu pakai penangkap gigi terus, tapi kita akan terangkan the sequence of the treatment. Alright, okay. So dalam keadaan sini bila dah refer, so pakar ortodontik akan menilai dan memberi cadangan jenis rawatan. There are several options. Alright, at what age kita perlu buat, duration of the treatment, dan kita akan discuss advantage and disadvantage of treatment dan bila usia terbaik untuk menggunakan rawatan. Okay, so saya just nak go through a bit about pendakap gigi. Alright, okay. So bagi anak-anak yang tak ada masalah yang saya mention, just crowding but not that complicated. So the answer is pendakap gigi, so they can treat at any early age. Alright, start daripada 12 sampai 18, even later age pun tiada masalah. Cuma bezanya if we treat at younger age, because they are still growing, jadi selalunya gigi tu bergerak dengan lebih cepat berbanding dengan orang yang lebih dewasa. Alright, so penangkap gigi ni dia boleh diperbuat daripada stainless steel ataupun ceramic. Alright, okay. So we have that bracket yang lekat dekat gigi tu. Dan kita ada dawai arkus untuk mengikat. So dawai arkus ni akan membantu untuk betulkan jajaran dan juga the level of the teeth. Alright, okay. Okay, and we also have penangkap gigi yang tidak kelihatan. Alright, for example, instead of dibuat daripada stainless steel, dibuat pada ceramic. Ceramic is tooth colored. Daripada jauh tak nampak sangat.
Alright, the other option is aligner. Aligner ni, sekejap lagi saya tunjuk gambar, it's just like a cap, plastik sahaja. Alright, so I'm going to explain later. Dan ada juga penangkap bahagian lingual, we call it as lingual appliance. That means appliance tu berada di bahagian belakang gigi and it occupy. Cuma lingual appliance ni jarang ada pesakit yang minta supaya dibuat lingual appliance, partly because it's quite complicated, it's expensive. Yang ketiga ialah bukan semua pesakit boleh tolerate bila dia ada bracket di bahagian dalam, sebab the braces will occupy the space that being occupied by the tongue. So dia akan rasa sedikit tidak selesa. This is what I meant by aligner. Alright, dia nampak macam retainer. Siapa yang pernah pakai braces tahulah retainer. Tapi aligner ni, untuk pesakit yang opt for aligner, dia tidak perlu memakai braces yang lekat kat gigi, tapi dia will be given a series of this aligner or plastic cap. Bila dia pakai plastic cap tu, katakanlah yang ni pakai untuk 1 bulan atau 2 bulan. So aligner tu akan dibuat and dia akan apply force untuk gerakkan gigi berapa milimeter. Lepas and then after that they will given another aligner, a series of aligner sampai gigi tu straight. Alright, that means bentuk aligner tu berubah mengikut progress kedudukan gigi. Okay, this is how the penangkap gigi ceramic looks like if tooth coloured. But again, harga dia, cost dia lagi tinggi, dan juga dari segi kenapa kalau kita tengok walaupun ada tooth coloured, ramai orang pakai stainless steel, sebab stainless steel bracket ni dia punya in terms of bila gigi tu nak bergerak, gigi tu boleh bergerak lebih pantas as compared to ceramic, sebab ceramic ni dia punya ni lebih tinggi, right, disebabkan oleh permukaan dia. This is how the lingual penangkap gigi lingual looks like, right? Macam kita tengok kan, dia bahagian dalam, so dia not everyone can tolerate. Alright, but it works. Okay, so once they have that stainless steel bracket, and of course, kanak-kanak tu perlu datang ke klinik 4 ke 6 minggu sekali. They need to be seen regularly sampai habis treatment, because every time pesakit datang ke klinik, we have to activate. Alright, either kita tukar dia punya dawai arkus or arch wire, kita kena letak spring, elastik dan sebagainya untuk mengaktifkan balik pergerakan gigi. Alright, now jangankan semasa rawatan, bergantung kepada kes, jenis rawatan dan umur. Biasanya kita kata on average maybe 2 to 3 years, maybe more than that. It depends how the teeth respond. Even dalam kanak-kanak yang kalau kita tengok dia punya malkusi dia lebih kurang, umur dia lebih kurang, but the way the teeth respond will be different. Alright, we can't really say. It could be more, it could be less. Okay, mungkin lebih panjang, mungkin lebih ini. Alright, so apa yang kita simpulkan di sini ialah, alright, kalau ada masalah yang saya terangkan tadi, alright, it's good to get the treatment early, and also walaupun tak ada masalah yang tadi, it's good untuk membiasakan kanak-kanak dengan persekitaran di klinik. Alright, okay, so that they get used to. Jangan kita tunggu sampai, even they have a very good oral hygiene, tapi dia tak biasa pergi dentist, jumpa dentist. Jangan tunggu masa bila dah kita nak letak braces baru kita bawa. Sometimes they feel quite uncomfortable because of the alignment. Kadang-kadang bunyi mesin dan sebagainya, dia akan rasa tak selesa. So kita kena biasakan. Alright. Dan yang kedua, rawatan awal dapat mengelakkan daripada mengalami maloklusi yang lebih kompleks. Alright, okay. Dan kalau datang lebih awal, there are certain options that we can offer, because at certain age when they really stop growing, kita dah tak boleh dah offer that kind of treatment kan. So supaya hasil rawatan menjadi lebih baik dan jaga masa rawatan lebih pendek. Alright, so that's all for me this afternoon, perkongsian daripada saya.
Thank you so much. Baik, terima kasih Dr. Nurihan di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat pada petang ini. Jadi kita ada beberapa soalan ya daripada peserta. Antaranya daripada Puan Hanifati ya. Prof, betul ke penggunaan pacifier yang lama boleh menyebabkan jongang pada kanak-kanak? Ni memang common lah ni, budak-budak yang suka hisap puting ya. Kalau terlalu lama hisap puting, adakah boleh menyebabkan jongang pada anak-anak tersebut? Alright, okay. It depends on the duration. Tapi on average, in general, not really as compared to, sebab dia pacifier tu dia flat kan. As compared to menghisap jari. So that should Selalunya pacifier ni senang sikit nak berhenti tak. Kalau berbanding dengan jari, pacifier tu kita boleh buang. In fact, some study being done, kalau dia tahu macam anak pertama, kedua, dia ada possibility untuk isap jari, so dia bagi pacifier. Macam tu. So it's a better option. Lebih senang berhenti dan juga dia punya effect tu it will be less than menghisap jari. Tapi sebenarnya kalau kita boleh train anak tu supaya dia boleh berhenti isap jari instead of bagi pacifier, it will be better lah. Sebab pacifier ni susah dari segi macam kita nak jaga kebersihan pacifier, and if it's too long dia susah, dia tak boleh nak lepaskan kan. So in a way sebenarnya kids ni dia ada benda yang dia rasa comfortable dia buat kan. So we have to give other option to them. But from the study it show that the effect of pacifier is not as bad as thumb sucking. But if we have other option untuk melekakan dia soft toy ke apa benda ke, it's better to give all those option. Right? Okay, ada soalan lagi Prof. Daripada Puan Nur Haizan ya. Anak saya ada masalah gigi rotate berumur 9 tahun. Dah 3 kali TCA dibatalkan. Adakah masalah ini urgent case ataupun tidak? Masalah gigi rotate. Alright, okay. Gigi rotate ni dia ada dua. If it's just rotation, tetapi mana dia rotation within the arch tau. Kan kalau kita tengok, kalau buka mulut kan kita nampak dia punya tulang alveolar tu, if it's within the arch, satu. Yang kedua, dia tak menyebabkan gigitan silang. Right? Dia tak menyebabkan gigitan silang. It's not as urgent yang saya kata tadi tu lah. Sebab gigitan silang tu kita nak betulkan early. Alright? Dan juga dia tak menyebabkan trauma. So kita kena tengok lah. Gigi tu rotated tu, does it cause other problem? For example, lip trap yang saya cakap tadi tu. So yang kata so it's best to ni lah, dapatkan rawatan. Anak umur berapa 9 tahun tadi. Oh, 9 tahun. It's still not too late lah. Masih awal lah, masih awal. Masih awal. Tapi itulah, once dapat appointment, cepat pergilah. I know sekarang it's a bit difficult to get an appointment because tempat dekat mana-mana pun waiting list for orthodontic is very long. Tapi masa menunggu. Tapi once kalau kita dah tengok, let's say dah sampai turn untuk jumpa orthodontist, kita akan identify lah yang mana yang perlu awal tu kita akan buat terus. Kita nak intervene daripada awal. So lagi soalan. Boleh jumpa lagi lah. Daripada Siti Hawa kalau gigi receding nampak panjang, boleh ke braces push gigi masuk dalam gusi? Tapi kita kena tahu usia kot lah. Kalau gigi tu menurun panjang, boleh ke braces tolak balik gigi untuk masuk ke dalam gusi? Boleh, but we need to know what is the cause. Alright? Kalau let's say gusi tu sihat, tapi gigi tu nampak panjang berbanding dengan gigi sebelah disebabkan oleh susunan gigi, yes, we can do it. Sebab it works, we can intrude the teeth, tapi provided janganlah panjang sangat lah. Sebenarnya kita nak intrude gigi pun dia ada limitation juga. Alright? Dan dia punya surrounding periodontal tissue tu, that means the bone, everything is healthy. Alright? So we can intrude. Okay?
Dan selalunya gigi tu nampak panjang disebabkan oleh susunan tu tak betul lah kan. Satu terkeluar, satu ni, satu panjang, satu pendek. But if it's the whole arch nampak panjang, we call it gummy smile. Setengah orang, gigi tu nampak panjang disebabkan oleh dia very gummy. Dia punya apa nama ni, rahang atas tu macam ke bawah sikit kan. If it's the whole arch, sometimes we need to do some kind of surgery to bring it up. Alright. Dan kita tengok juga some people di usia yang lebih lanjut gigi panjang, it is not because of malocclusion. Maybe they have some kind of periodontal condition, periodontal problem. So in this case we have to discuss with the pakar perio, pakar periodontik, pakar gusi, dan kita tengok ada masalah gusi ke tak. Kalau ada masalah gusi, we will treat the periodontal problem first. Make sure gusi tu dah okay, tak inflame dan sebagainya, then we'll see what we can do with it. Either we intrude, but if it's too much, sometimes we can pass to prostodontic ke untuk shapekan balik gigi tu. Dan kadang-kadang ada gigi tu nampak panjang daripada sebelah disebabkan oleh dia punya gusi sebenarnya. So yes, we can treat orthodontically, but at the same time we need to know the cause. Kadang-kadang memang let's say kalau bukan masalah gusi, we can intrude, but there's a limitation. Kalau a few millimeter boleh lah. Kalau sangat panjang, maybe we need to do some kind of surgery. And sometimes it could be due to periodontal problem, so we treat the periodontal problem first. Okay, Dr. Nurhan, ada lagi soalan ya? Option to improve your smile. Sebenarnya. Ada lagi soalan, bagaimanakah dengan alignment our jaw ni? Kalau betulkan gigi guna braces can make us look old or young. Adakah dengan menyusun gigi guna braces ni boleh merubah rupa menjadi lebih muda atau lebih tua? Dr. Rehan, macam mana? So we have to understand about the smile line. Alright, okay. So what makes us look young? What makes us look older in terms of smile lah sebenarnya kan? Alright, okay. Sebenarnya the more you show your upper teeth, the younger you look. Alright, okay. Perasan tak macam kalau kita tengok kan masa kita muda, kita ke orang lain lah, masa kita muda we show more upper teeth as compared to the older person. Kalau kita tengok orang yang lebih tua, sebenarnya gigi atas ni makin tak nampak, gigi bawah yang makin, that is part of aging punya process. Alright, okay. So that can be discussed about the smile line, yes, but it depends lah how bad it is kan. For example, like kita kena tengok macam, okay, masa kita buat planning untuk pakai braces tu, we will take all the into consideration. Not only the alignment, kita tengok dia punya smile line juga. We will see how much the upper incisor show kan. Kalau kita nampak macam upper incisor ni macam gigi atas ni macam sampai dah tak nampak, then kita nak elakkan daripada tolak gigi ke belakang dengan banyak. Sebab bila kita tolak gigi ke belakang dengan banyak, bibir tu makin turun, so they will look older. So that is part, those are the things that we take into consideration lah, supaya nampak, bukan nak kata pakai braces ni kita boleh ubah smile tu jadi tiba-tiba nampak lebih muda, tapi kita tahu in some cases, for example kalau gigi dia ke belakang kan, memang dia tak nampak bibir sangat. Once kita betulkan dia punya susunan gigi and the upper teeth are in the correct angulation, so it will bring up the upper lip, so nampaklah bibir atas nampaklah muda sikit. We cannot promise everything but we need to see the whole things. But the thing that we need to understand is the more the upper teeth you show is better. That's why if you look at the model, kebanyakan model tu ni macam bukanlah saya nak campaign, bukan, I didn't say that Jongang is good, but they show a lot of upper teeth kan. So dia punya smile line tu cantik. Ada soalan Dr. Nurhan. Adakah masalah malocclusion ni ataupun masalah gigi gusi atau rahang ni ada efek to one breathing? Contohnya boleh menyebabkan snoring atau berdengkur. Bagaimana pandangan Dr. Nurhan? Right. Okay. It may have some kind of relationship with snoring or breathing problem, but not in all cases. Alright.
In some cases, yes. For example, someone who has a very small lower jaw, sebab dia punya lower jaw tu kecil, tapi masa mula-mula dia tak ada lagi that snoring punya problem tau. Walaupun lower jaw dia kecil. But as they become older, dia punya BMI dah bertambah. So, dia bertambah. So, dia punya airway pun jadi makin kecil. Dah lah small lower jaw, airway pun jadi makin kecil, so they have problem with snoring. That's why you find that in some cases, kalau dia ada masalah obstructive sleep apnea, which is related to, which is snoring because of obstruction ni, ideally kalau moderate dengan severe, we will give, dia kena pakai CPAP kan, continuous positive airway tu kan, yang macam mask tu. But if it's mild to moderate, in some cases, if we know that dia memang ada small lower jaw and we know that by giving some kind of appliance, we can bring the lower jaw forward a bit, it will improve snoring. So it will have some effect. In children, sometimes they have problem with breathing bila dia ada open bite, anterior open bite. Bila gigi depan dia, masa dia kecil-kecil gigi depan dia tak bertemu, dia nak tutup mulut susah, difficult to get that lips good seal kan. So anak-anak tu dia secara sendirinya they tend to breathe through your mouth. It happens to my child as well. Open bite, small upper arch, dalam macam tu cross bite lagi kan, they tends to breathe through their nose. Lepas tu dia tak boleh tutup mulut kan. It has some kind of effect. Tapi kita kena tengok the whole combination of the malocclusion kan. And sometimes when we expand the upper arch and then reduce dia punya open bite, gigi dia boleh tutup balik, rapat balik, so bibir dia boleh tutup, then automatically they will start breathing through their nose again. This is one of the effect I see in my own daughter lah sebenarnya. Masa kecil-kecil nafas ikut mulut, but not in all cases. So we have to, dia memang ada relationship but not in all cases. So we have to assess individual cases, case by case. Okey, Dr. Nurhan, ada lagi soalan ya. Daripada Puan Azizawati, anak saya berumur 17 tahun, tumbuh sebatang gigi bahagian dalam. Tapi ianya tak sakit, tapi sukar untuk menggosok gigi. Adakah perlu buang ataupun perlu tolak balik, mungkin pakai braces lah. Adakah perlu buang ataupun perlu pakai braces jika giginya tumbuh ke bahagian dalam? Giginya crowding. Gigi tumbuh bahagian dalam tu 17 tahun. Memang maksudnya bukan third molar, bukan gigi geraham bongsu gigi lain lah. Gigi lain. Ya, tumbuh ke dalam. Okay. Ya, saya soalan. Soalan dia tadi apa? Adakah perlu pakai braces? Adakah perlu cabut gigi tersebut atau pakai braces? Macam mana? Again, kita kena tengok. Okay, gigi tu tumbuh bahagian dalam. Kalau dia tumbuh bahagian dalam, tapi dia tak keluar sangat dan dia ada enough space untuk kita tarik dan bring into alignment. So kita akan correct dia punya alignment dengan pakai braces because we have enough space to align. Kalau let's say kita tengok gigi tu tumbuh bahagian dalam dan dia totally excluded from the arch, maknanya macam dia terkeluar dan gigi bersebelah dia tu dah bertemu, even without that tooth pun memang dah cantik. So sometimes we just take out the whole tooth again, but again it depends gigi mana. Kalau gigi tu gigi belakang, kalau dia tersasar banyak, dia really out of alignment, so we will extract that tooth. After we extract that tooth, kadang-kadang ada residual space kan, ada space tu, dan kita bagi pakai braces untuk tutup balik lah. Tapi kalau gigi yang terkeluar tu bahagian depan, sama ada gigi incisor ataupun gigi taring canine or incisor, selalunya kita tak akan cabut sebab the front teeth is very important for aesthetic. Walaupun dia terkeluar, selalunya kita akan cabut gigi yang dekat corner. Lepas tu kita akan gunakan space dekat corner tu untuk align. Alright, whether we need to extract that tooth or not, it depends. Kita kena tengok the whole arch. Alright, and then at the end of the day, kita correct dengan pakai braces. Okey. Baik, ada lagi soalan, Prof. Anak saya 2 tahun nak try stop
pacifier tapi alih-alih dia isap jari pula. Nak buat macam mana ni? Bila stop pacifier tapi dia beralih kepada jari pula lagi sedap. It's a Siapa bit yang difficult kan? umur 2 tahun That's why study has shown that pacifier is better than izzat jari sebenarnya. Tapi masalah dengan pacifier ni nak jaga, jaga hygiene lah sebenarnya, nak jaga dia punya cleanliness kan. Tapi 2 tahun is still young. Kadang-kadang just cut observe off lah. point umur tak untuk stop? Bila patut stop? At certain age, for example, bila dia dah start pergi sekolah 4, 5 years old, bila dia start ada kawan, kadang-kadang dia stop. Dia So, lupa. at the moment, ni Dr. Khadijah ni, at the moment just observe dulu because 2 tahun tu masih muda lagi. But at the same time, pacifier is better than thumb sucking. That's why some people say, kalau especially in the western country, sebenarnya isap jari ni anak mak saleh sebenarnya, anak mak saleh yang banyak isap jari. It's very common. That's why if you look at the western country, it's very common for them to give pacifier. Sebab some of them, kalau dia tahu the whole anak dia memang ada tends to apa nama ni, isap dia thumb, isap jari, dia akan bagi pacifier. Ataupun kalau rasa macam susah nak jaga pacifier lah, dari segi kebersihan, let it be and then see how it goes. Kadang-kadang at certain age they will stop. Tapi kalau risau, takut dia tak stop, bagi pacifier balik. Sebab pacifier ada macam ubat ke kita boleh letak di pacifier tu jadi tak sedap ke apa? Masalah Dia ada letak asam jawa lah apa lah kan? tak betul, tapi masalahnya sekarang bila tak ada pacifier dia masukkan jari. Tu lah. So it's better to give pacifier than letting bagi dia isap jari sebab pacifier tu dia flat. Kalau jari itu dia akan jadi herod. Kena besar sikit boleh pasang habit breaker lah. Habit breaker. Hopefully boleh besar sikit. Susah sangat nanti balik. Habit breaker. At certain age bila dia dah start main kan, kadang-kadang dia will find something which is more interesting for them to do, more comfy for them. Lepas tu dia lupa lah nak isap jari tu. Okay, ada soalan lagi ya. Anak saya berumur 15 tahun, tumbuh sebatang gigi taring di gusi atas. Tumbuh di luar kot. Jadi perlu dicabut atau tarik turun ke bawah? It's better tarik gigi taring. Gigi taring is very important. Jangan kalau gigi taring keluar sikit saja, jangan cabut gigi taring. Orang dulu-dulu kata gigi manis. Sebab gigi taring at the corner tu, dia akan dia akan support bibir tu kan, supaya bibir tu tak jatuh ke belakang. Kalau tak ada gigi taring, bibir jatuh ke belakang tu yang nampak sedikit tua daripada umurnya. Biasanya kalau datang ke klinik pun, kalau gigi taring tu masih boleh di bring into alignment, kita tak akan cabut gigi taring, kita akan cabut gigi geraham kecil kat belakang tu, the one at the corner. Unless gigi taring tu is totally excluded from the arch, maknanya gigi kacip sebelah dengan gigi geraham kecil tu, dia dah betul-betul rapat cantik je, gigi taring tu betul-betul keluar langsung. Then we said okay, it's better to take out untuk cabut gigi taring, dan kita akan convert gigi geraham kecil tu menjadi gigi taring. It's very important untuk support kita punya lip supaya bibir tu tak jatuh. So I think it's best untuk bawa ke klinik, then we will discuss lah sebab kita akan tengok the whole arch. Okay, ada beberapa soalan lagi ya. Sebelum habis masa ni saya rasa boleh ambil soalan beberapa lagi ya. Berapa kos untuk pasang braces pada kanak-kanak? Saya rasa sama je macam dewasa. Kos untuk pasang braces pada kanak-kanak. Okay, kos ni dia tengok where do you get the treatment lah. If it's in the government punya setup, KKM ataupun university punya setup, I think it's going to be like 1,500 to, tapi tengok juga some university the charging is higher. Tapi definitely it is, they still subsidized by the government lah.
Kalau anak tu bawah bawah 18 tahun. Kalau Dia di bergantung apa yang kita pasang dalam mulut juga kan, apa dan benda. dia juga. So Ya, on average around kalau kalau around 1,500, but it can be more. It depends on complexity. But that is kalau under public lah. Some university the charging is higher. So dia ada range dia lah. But ya. tapi for sure orthodontic treatment dia tak free macam treatment lain, cuma dia subsidize at certain age. Rasa ada soalan terakhir sini ya. Adakah setiap pesakit yang telah selesai mendapat rawatan orto perlu memakai retainer? Definitely. Ya. Definitely. Because lepas gigi tu dah straight, it will take more than 9 months for all the fibers, the periodontal fibers semua to reorganize back. Sebab kalau tak pakai retainer, there's a possibility gigi, especially gigi yang rotated kan, dia akan terpusing balik. That's why kena pakai retainer. Untuk supaya to make sure that gigi tu tak relapse. At least 1 year. Okey, saya rasa itu saja soalan yang ditanya kepada semua peserta. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Sambutan yang agak baik, ramai peserta. Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran ya dalam chat box tu untuk dapat markah CPD ya. Semua peserta boleh isi. Okey, saya rasa terima kasih semua peserta. I think kita boleh tamatkan kita punya ceramah perbincangan pada petang inilah. Terima kasih banyak. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih banyak Dr. Juzaila. Terima kasih Dr. Hayu as the coordinator for inviting me, and thank you so much everyone for kena meluangkan masa mendengar perkongsian. Terima kasih.